Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Siti Roziana binti Jareh, pelajar tahun 2 semester 4, kursus pendidikan awal kanak-kanak di Open University Malaysia, Cawangan, Kota Kinabalu, Sabah. Video kali ini ialah tentang teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura untuk subjek pengurusan tingkah laku untuk kanak-kanak. Dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanak, kita mempunyai berbagai teori. Namun, teori yang saya pilih untuk tugasan kali ini ialah teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Dalam teori pengurusan tingkah laku kanak-kanak yang dikemukakan oleh Albert Bandura ialah teori yang sangat relevan dengan penyelesaian masalah tingkah laku kanak-kanak. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain, melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku. Okey, dalam teori Bandura juga menyatakan seseorang individu akan memerhati suatu tingkah laku daripada orang lain yang signifikan dengannya dan menyimpan maklumat yang diperhati secara kognitif dan kemudian menunjukkan tingkah laku tadi. Oleh itu, tingkah laku agresif yang dipelajari daripada persekitaran sosial seperti interaksi dengan keluarga, rakan sebaya, media sosial dan konsep kendiri individu. Okey, seterusnya, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura menekankan kepada proses peniruan sebagai tanggungjawab kepada pembelajaran tingkah laku. Memerhatikan tingkah laku orang lain seumpamanya sebagai satu proses pembelajaran tanpa penglibatan pengalaman lepas secara langsung. Okey, apakah itu modeling atau peniruan? Modeling atau peniruan ialah satu proses meniru model dan menghasilkan tingkah laku yang hampir menyerupai tingkah laku model tersebut. Okey, model. Model ialah individu yang ditiru atau dirujuk dan mempunyai pengaruh mengubah tingkah laku si pemerhati. Okey. Seterusnya, tingkah laku yang dikemukakan oleh Albert Bandura terbahagi kepada lima, iaitu yang pertama, secara langsung. Contohnya, kanak-kanak akan meniru tingkah laku seorang model, iaitu contohnya guru. Kanak-kanak akan meniru gaya guru berkomunikasi dengan sopan. Yang ini secara langsung, seperti bersoal jawab antara murid dengan guru. Okey, yang kedua, secara tidak langsung, iaitu melalui imajinasi atau pemerhatian. Contohnya, okey, kanak-kanak akan meniru aksi guru melompat bintang dalam senaman pagi. Okey, seterusnya yang ketiga, gabungan. Gabungan ialah meniru beberapa tingkah laku yang lain. Contohnya, kanak-kanak akan meniru cara guru menyepak bola dan gaya pemain bola menyepak bola. Itu contoh, kalau pemain bola tu yang dia minat, dia pasti akan ikut seperti mana pemain bola tu menyepak bola. Okey, yang keempat, sekatan laluan. Sekatan laluan ialah meniru sesuatu tingkah laku untuk situasi tertentu sahaja. Contohnya, kanak-kanak akan memakai baju berpassion untuk majlis rasmi sekolah. Contoh, sekiranya pada hari itu ada acara seperti perayaan, kanak-kanak akan memakai baju raya ataupun baju yang sesuai untuk acara-acara
majlis rasmi. Okey, yang terakhir ialah tak sekatan laluan, iaitu meniru sesuatu tingkah laku dalam semua situasi. Contohnya, okey, kanak-kanak akan meniru tingkah laku menjaga gitar semula bahan buang. Okey. Sekiranya pada hari itu ada acara seperti perayaan, kanak-kanak akan memakai baju raya ataupun baju yang sesuai untuk acara-acara majlis rasmi. Okey, yang terakhir ialah tak sekatan laluan, iaitu meniru sesuatu tingkah laku dalam semua situasi. Contohnya, okey, kanak-kanak akan meniru tingkah laku menjaga gitar semula bahan buang. Okey. Okey, seterusnya, teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah. Pertama, mengajar tingkah laku yang baru. Contohnya, guru mengajar cara atau teknik bermain bola yang baru kepada kanak-kanak. Kedua, menggalakkan pengukuhan tingkah laku yang baik. Contohnya, memberi salam atau bertegur sapa. Ini akan membantu mengukuhkan tingkah laku yang baik dengan membantu mereka mengatasi rasa takut atau malu kepada orang lain ataupun kepada guru itu sendiri. Okey, terdapat 3 komponen dalam membentuk personaliti kanak-kanak mengikut teori Albert Bandura. Pertama, tingkah laku. Okey, contohnya rasa ceria, perasaan marah, sabar, murah hati, cemburu dan bermacam-macam lagi. Okey, kedua, persekitaran. Okey, persekitaran dia contohnya persekitaran bersama keluarga, ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Yang ketiga, kerangka kognitif, iaitu melalui bahasa, imajinasi, kreativiti dan logikal. Seterusnya, implikasi teori permodelan Albert Bandura terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pertama, guru merupakan role model bagi kanak-kanak. Demonstrasi guru perlulah jelas dan menarik supaya mudah ditiru oleh kanak-kanak. Contoh, lukisan ataupun kraft tangan. Ini adalah sesuatu yang bagi kanak-kanak adalah sesuatu yang sukar, tapi kita perlu memudahkan untuk mereka supaya dapat meniru apa yang kita cuba untuk sampaikan kepada mereka. Seterusnya, menggunakan rakan sebaya sebagai role model kepada kanak-kanak. Okey, seterusnya juga guru boleh menunjukkan nilai murni atau watak bersejarah dengan teknik yang memainkan peranan atau simulasi. Contoh, guru bercerita berdasarkan buku cerita ataupun pengalaman guru itu sendiri, dan ini sangat membantu dalam mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak. Selain guru, ibu bapa juga merupakan role model bagi kanak-kanak itu sendiri. Ibu bapa perlulah menunjukkan sikap yang baik ketika bersama mereka ataupun semasa berada di rumah. Ini kerana menurut Albert Bandura di dalam teori beliau, tingkah laku kanak-kanak itu dipengaruhi oleh orang yang berada di sekeliling mereka. Dan ini akan mempengaruhi tumbasaran mereka dan juga personaliti mereka secara tidak langsung. Sekali, teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini sangat relevan dalam pengurusan tingkah laku kanak-kanak pada tugasan video kali ini. Okey, itu saja daripada saya.
Sekian, terima kasih.